Shalom, jemaat sekalian dikasihi Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Ya, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. 我希望我们大家都在一个健康的状况里面，神赐福我们每个人。 Dan terlebih lagi kerohanian kita, hati kita terus makin mengasihi Tuhan dan hidup bagi Tuhan. 我们的灵命呢，更加的成长，我们的生命，我们的生活是活出更爱主的生活。 Ya, saya bersyukur hari ini bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu beribadah dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. 感谢神，今天早上我可以再次有机会在当中一起来学习，一起分享神的话语。 Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 50 ayat 4 dan 5. 我们来看神的话语，我们看以赛亚书第50章第4到第5节。 Yesaya 50 ayat 4 dan 5. 以赛亚书50章第4、第5节。 Demikianlah firman Tuhan melalui hambanya Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. 以赛亚书50章第4、第5节，主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样使用言语扶助疲乏的人。主每日早晨提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。主耶和华开通我的耳朵，我并没有违背，也没有退后。 Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bicara mengenai perkataan, ini satu tema yang mungkin sering kita dengar dan sering dikotbahkan. 弟兄姐妹，我们如果提到有关于这个言语说话的这个道理，也许我们常常有听说，我们有听到了。 Dan kadang-kala kita merasa, saya sudah tahu, saya sudah sering dengar khotbah seperti ini. 也许我们会说，我已经知道了，我常常听到这种的这样的道。 Dan saya sudah tahu bagaimana mengaplikasikannya, menjalaninya dalam kehidupan saya. 我也知道怎么样行在我的生活中。 Tapi seringkali justru dalam hal ini kita juga sering gagal. 可是其实在这方面，我们也常常失败了。 Saya pikir dalam seumur hidup kita perlu terus belajar melatih, memuridkan bibir kita ini bagaimana kita bisa berkata-kata yang benar, menjadi berkat bagi orang lain, berkenan kepada Tuhan. 我们在我们的一生当中，我们是应该不断的学习，来怎么样来使用我们的舌头，让我们能够荣耀神的名，能够成为别人的祝福。 Kata orang, kata pepatah, lidah itu tidak bertulang. 这个言语告诉我们说，这个舌头是没有骨的。 Kita gampang berbicara, gampang sekali mengucapkan sesuatu. Tetapi kita juga seringkali mengingkari apa yang kita janjikan, apa yang kita bicarakan. 我们常常从我们的舌头讲出一些的话语来，可是也常常用我们的舌头，我们违背了我们所说的。 Lidah tidak bertulang juga bisa saja artinya kita sulit mengendalikan lidah ini. 这个舌头是没有骨的，也就是说，我们很难控制我们的舌头。 Berapa banyak persahabatan yang begitu karib bisa menjadi hancur gara-gara satu perkataan. 一个很好的友谊，能因着这个所讲的言语，能够被破坏。 Berapa banyak rumah tangga atau pernikahan yang sudah puluhan tahun bisa menjadi retak atau pecah gara-gara perkataan. 许多的家庭，十几年的所建立的家庭，因为言语让这个家庭这个破裂了。 Berapa banyak hubungan persaudaraan yang katanya lebih kental dari darah itu juga bisa pecah, bisa putus gara-gara perkataan. 许多这个好像兄弟般的这个情谊，因为一些的言语，让这个关系就是破裂破碎。 Berapa banyak permusuhan, kebencian, perpecahan, bahkan bisa pembunuhan terjadi gara-gara perkataan. 有许多的恨恶，许多的一些的残杀发生，就是因为这个言语所产生。 Dan hari ini kita juga berhadapan dengan sosial media. Berapa banyak postingan, perkataan di sosial media yang pada akhirnya berujung ketemu berhadapan dengan hukum.
现今很多在社交媒体所讲的一些的话，让他们牵涉到这个法律的问题，法律的这个里面。 Maka lidah kita ini punya dampak yang begitu besar. 所以我们的舌头是带出很大的影响。 Nah sebaliknya, lidah juga bisa dipakai untuk hal-hal yang positif, menjadi berkat bagi banyak orang. 相反的，其实舌头也是能够用来成为别人的祝福，能够说这个积极的方面。 Berapa banyak orang yang bisa dipulihkan hatinya karena perkataan. 也有许多的人因着这个原因，就是得到这个生命当中的恢复。 Berapa banyak hubungan yang rusak bisa kembali dipulihkan, ada pengampunan, ada kasih, itu karena perkataan. 也透过原因一些破裂的这个关系，透过这个仁爱的这个原因被恢复了。 Berapa banyak permusuhan yang bisa dihindari karena perkataan. 有许多的一些的恩仇，就是因着这个话语能够避免。 Makanya Alkitab berkata, bagaikan apel emas di pinggan perak. 所以神的话语告诉我们，如这个金苹果在这个金网里， Demikianlah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. 就是如果我们合一说出来的话， Itu sesuatu yang indah. 这是一个美好的一件事。 Bahkan Amsal juga mengatakan bagaikan cincin emas, bagaikan permata, bagaikan perhiasan ya. Itu perkataan yang bijak di telinga orang yang mendengar. 圣言也告诉我们，我们如果好的言语，就好像这个金耳环，一些金的这个装饰，就是很悦耳的一些的话语。 Bukankah itu kerinduan kita melalui perkataan kita, melalui ucapan kita, orang lain demikian diberkati, mengalami keindahan kasih Tuhan. 就是透过我们所说出来的美好的言语，就是别人所听了，他们都是蒙福，他们都领受了神的爱。 Kalau tadi pepatah mengatakan lidah tidak bertulang, tetapi Amsal mengatakan ya kesabaran seorang penguasa itu dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. 所以告诉我们，这个舌头是没有骨头的，是软的。可是箴言告诉我们，就是这个原理就是应该有恒长的这个忍耐，可以劝这个君王，然后柔和的舌头能折断这个骨头。 Lidah yang tidak bertulang bisa mematahkan tulang. 一个没有软的一个舌头，可是能折断骨头。 Bapak Ibu bisa melihat betapa besarnya, betapa hebatnya, ya dahsyatnya dampak sebuah perkataan. 所以我们可以看见，这个舌头所讲出来的言语，讲出来的话是非常有强烈的一些的后果。 Karena itu kita mau belajar dari satu bagian firman Tuhan ini bagaimana kita bisa melatih lidah kita menjadi lidah seorang murid. 所以呢，今天神的话语，我们要一起来学习，我们如何来操练我们的舌头，让我们能够如何拥有一个受教者、一个门徒的舌头。 Di sini firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. 刚才我们所读的神的话语告诉我们，主耶和华是我受教者的舌头。 Siapakah yang berkata kalimat ini? 是谁讲这一句话的？ Kalau kita lihat Alkitab kita di situ ada judul ketaatan hamba Tuhan. 如果我们看这个印尼文的这个它的上面的这个主题就是神仆人的顺服。 Siapakah hamba Tuhan di sini? 这里所提到的、所讲到的神的仆人是谁呢？ Tentu saja bukan hanya pendeta, boksu, cuantau begitu ya. 当然，这里所讲的不是单单牧师或者传道而已。 Hamba Tuhan di sini bisa berarti beberapa tokoh, beberapa figur. 神的仆人这里所讲到的，可以是有许多方面的，或者有一些就是一些人物。 Hamba Tuhan bisa berarti bangsa Israel sebagai satu umat yang menjadi berkat bagi banyak orang. 这里神的仆人也可以讲到是以色列民，就是要成为众人祝福的以色列民。 Hamba Tuhan juga bisa berarti Yesaya sebagai nabi Tuhan, dia adalah hamba Tuhan yang dipanggil untuk memberitakan firman. 这里讲到的神的仆人也可能是以赛亚，因为以赛亚被呼召来传讲神的信息、神的话语。 Tetapi di sini kalau lihat secara konteks lebih tepat hamba Tuhan ini adalah satu figur Mesias nanti yang akan datang
Ya, di dalam ketaatannya dia akan memulihkan Israel yang saat itu ada di dalam pembuangan. 所以这里所讲到的，这个仆人应该是弥赛亚，就是弥赛亚他的到来将会恢复这个以色列民，就是要成为众人的祝福。 Dan kalau Bapak Ibu membaca pasal 50, 51, 52, 53 dan seterusnya, figur hamba Tuhan ini nantinya akan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. 如果我们继续的读以赛亚51、52、53、52这里面告诉我们，这边所提到的这个人物，就是讲到这个弥赛亚，就是讲到主耶稣的到来。 Tuhan Yesuslah satu figur teladan yang kita mau belajar dari dia, bagaimana kita berkata-kata menjadi berkat bagi orang lain. 我们从主耶稣的身上来学习，我们如何对别人说话，如何来使用我们的舌头，如何使用我们的言语。 Siapapun yang digambarkan oleh figur hamba Tuhan ini, dan kita tetap bisa belajar bagaimana kita berkata-kata menggunakan lidah kita sebagai seorang murid. 无论这里所提到的这个仆人，不管是谁，我们都可以从这方面来学习如何成为一个就是好好来使用我们舌头的一个门徒或者受教者。 Bagaimana kita menggunakan lidah kita, punya lidah seorang murid, maka ada 3 hal yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. 我们要如何成为一个使用这个好的石头的一个受教者？我们这里来看有3点。 Lidah seorang murid itu dimulai dari telinganya, dari pendengarannya. 所以一个受教者或者门徒，他的舌头是从这个他所聆听的开始。 Dan lidah seorang murid itu bisa dimungkinkan terjadi itu karena ketaatannya kepada firman Tuhan. 一个门徒的这个舌头，好的这个言语可以产生，是因着他首先顺服的。 Dan lidah seorang murid, lidah yang terdidik itu bisa diwujudkan melalui perkataannya. 一个门徒的舌头可以透过他的言语来表达出来。 Maka Bapak Ibu, sebelum kita belajar bagaimana berkata-kata sebagai seorang murid, kita harus mulai dari telinga kita, pendengaran kita. 所以弟兄姐妹，当我们还没有学习如何拥有一个门徒的这个舌头之前呢，我们要学习我们要如何来聆听。 Jarak mulut dan telinga memang tidak terlalu jauh, tetapi ini penting sekali bagaimana sebelum kita bicara, kita justru membuka telinga kita. 我们的这个嘴巴和我们的耳朵的这个距离不远，所以呢，我们要先学习，我们还没有说话之前，我们要学习我们如何来聆听。 Di dalam ayat 4 di situ dikatakan pagi demi pagi, ya, ia atau Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. 这里第4节这里告诉我们，每主日早晨提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。 Ini yang dikatakan oleh sang hamba Tuhan ini. Setiap pagi ia membuka telinganya, mempersiapkan telinganya, mempertajam telinganya untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. 这里就是这个神的仆人所说的，就是每个早晨，这个神呢，就是提醒他，就是唤醒他的耳朵，让他能够听，能够像一个门徒一样。 Sebuah kebiasaan yang terus dilakukan setiap pagi, Bapak Ibu. 就是一件每个早晨都做的一个习惯。 Dia mempersiapkan dirinya supaya dia bisa dipakai Tuhan sepanjang hari itu. Persiapan itu penting. Dia duduk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. 所以他预备他自己，所以他预备好来聆听神要对他说什么，神怎么告诉他。 Sejauh mana kita mempersiapkan hari kita yang dimulai dari pagi itu? 我们的生活当中，我们每个早晨，我们如何来预备我们一整天的生活呢？ Ketika kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? 我们一起床，我们一起床的时候，我们首先所做的是什么呢？ Ketika kita bangun pagi, suara apa yang kita dengarkan? 我们一早晨起来的时候，我们所听见的，我们所听的是谁的声音呢？ Apakah suara-suara di media sosial kita? 我们是不是首先所看的是这个社交媒体的一些的信息？ Ataukah kita fokus mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam firman-Nya?
或者我们专注于神的话语，在当天如何的告诉我们。 Kata orang kita punya 2 telinga dan 1 mulut. 我们有2个耳朵，我们有1张嘴， Supaya kita lebih banyak mendengarkan daripada banyak bicara. 就是让我们能够听得更多，我们少说话。 Karena itulah juga yang Alkitab katakan bukannya, lebih baik kita cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk bicara dan lambat untuk marah, yaitu kata Yakobus. 这就是雅各书告诉我们，我们要快快的听，可是我们要慢慢的说，我们慢慢的动怒。 Dan beberapa ayat di dalam kitab Amsal yang akan kita baca ini menunjukkan bahwa orang bijak itu akan mendengarkan sebelum dia berbicara. 这个箴言书在好多处告诉我们，就是一个智慧的人，他先听了之后，他才说话。 Karena jika seseorang cepat memberi jawab sebelum dia mendengar, itulah kebodohannya kalau kata penulis Amsal. 这个箴言的作者告诉我们，如果我们就是快快的说，我们还没有听清楚之前，就是一个愚拙的人。 Ciri-ciri orang bodoh yang digambarkan di dalam kitab Amsal, kalau Bapak Ibu banyak melihat seluruh kitab Amsal, ciri-ciri orang bodoh itu memang biasanya banyak bicara, banyak omongnya begitu. 这个箴言书告诉我们，就是一个就是很愚拙的人，就是他常常就是讲的很多话，说很多话。 Sebaliknya orang-orang bijak di dalam kitab Amsal, ciri-cirinya lebih banyak mendengar, lebih banyak memperhatikan. 箴言书也告诉我们，一个有智慧的人，他的这个特征，他的特质就是他是很少说，可是他就是常常就是快快的听。 Mendengarkan itu bagaikan memperoleh harta berharga. 我们听的话，就好像得到一个非常宝贵的财富。 Itu yang tadi kita lihat dalam Amsal 25 ayat 12. 就是在箴言25章12节告诉我们， Bagaikan cincin emas dan perhiasan. 就好 Itulah demikianlah teguran orang bijak di telinga orang yang mendengar. 箴言25:12节，智慧人的劝诫在顺从的人耳中，好像金耳环和金的装饰。 Itu gambaran yang begitu luar biasa. Ketika kita mendengarkan, kita mendapatkan sesuatu yang seperti perhiasan emas perak yang berharga. 这是非常好的一个描述，就是如果我们好好的听的话，就是我们得到一些宝贵的一些的金絮。 Maka Bapak Ibu mendengarkan itu bukan hanya sekedar kita mendengarkan suara-suara. 我们所谓听的话，不是说单单听到一些的声音。 Mendengarkan itu bicara mengenai sikap hati yang mau belajar. 所以我们听的话，就是有一颗我们愿意学习的一颗心。 Mendengar itu bicara mengenai sikap hati yang mau peduli memperhatikan orang lain. 就是说提到我们要有一个愿意听取别人的一个心态。 Mendengarkan bukan hanya tugasnya para konselor begitu ya, para penasehat, tetapi kita semua perlu belajar mendengarkan. 这个要聆听的人不是单单那些辅导者、辅导家，可是我们每个人都要学习如何来聆听别人。 Memang tidak gampang ya untuk mendengarkan. 我们如果要听别人的讲的话，当然是不容易。 Apalagi mendengarkan orang yang begitu banyak bicara. 尤其是听那些很爱说话的那些人。 Kadang-kadang kita nggak sabar ingin segera menghentikan pembicaraan, ingin potong begitu. 我们常常没有耐心，我们要打断他们所讲的。 Kadang-kadang kita lihat-lihat jam, lihat-lihat ke belakangnya gitu ya. Tidak sabar ingin segera pergi. 我们常常就看看我们的手表，就看我们的时间，我们好像要赶快结束听他所说的。 Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada banyak bicara. 我们必须要更多的来聆听，而不是更多的说话。 Bukankah banyak perselisihan, banyak kesalahpahaman bisa dihilangkan ketika kita belajar mendengarkan? 当我们学习如何聆听的时候呢，我们可以避免许多的一些的误会，许多的一些的纠纷，一些的问题。 Karena mendengarkan artinya kita juga belajar dari orang yang berbeda pandangannya, berbeda pemikirannya dari kita. 因为我们听的话，就是我们就是接受的听别人跟我们有不同意见的、不同看法的人所说的一些的意见。 Dan justru itu memperkaya kita. 这样子都会就是加增我们的一些的知识，或者我们学习。
komunitas kita sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus. 就是加增了我们身为一个在教会的一个群体生活的神儿女的一些所需要的。 Menolong kita untuk melihat di luar kotak, ya, di luar kotak pemikiran kita. Kita berpikir mungkin hanya seperti ini, tapi orang lain bisa berpikir di luar itu, dan itu memperkaya kita, melengkapi kita. 也许我们所想的只是一般的，就是没有那么丰富。可是当我们聆听别人的意见、别人所说的时候，这个会增加我们的所应该知道的一些的资讯。 Jemaat yang mendengarkan, tentu jemaat yang juga rindu terus belajar Alkitab, ikut kelas pembinaan. Saya yakin itu ciri-ciri jemaat yang mendengarkan. 渴慕聆听的这个神的儿女，就是这个信徒们，也是就是渴慕聆听，在生活当中聆听神的话语的这个信徒。 Dan mendengarkan itu bukan cuma sekedar masalah telinga, juga masalah hati. 所以这个聆听不是单单关乎到我们耳朵，可是也是会讲到我们的心。 Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi yang menentang dia atau membenci dia, Tuhan Yesus berkata, siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. 所以呢，主耶稣也曾经对他们那些犹太人说，因为你没有讲出神的话语来。 就是从神的话，神的儿女就是会讲出神的话语来。可是如果你不是属于神的儿女的话，你不会讲出神的话语来。 Kenapa orang-orang Yahudi tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus, tidak mau menerima perkataan Tuhan Yesus? 为什么那些犹太人不愿意听主耶稣所说的呢？ Karena kalau kita membaca ayat sebelumnya dikatakan mereka lebih mendengarkan bapa pendusta itu atau iblis. 如果我们读之前的这个经节，告诉我们，他们更愿意听那些这个恶者魔鬼这个撒谎之父的这个所说的。 Hati mereka lebih mau mendengarkan perkataan bohong yang diucapkan oleh si iblis. 他们更喜欢听这个恶者这个魔鬼所说的谎言。 Sebaliknya hati yang percaya kepada Tuhan Yesus itulah hati yang mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. 所以，如果我们是相信主的话，主耶稣的话，我们就会愿意听我们的神、我们的主所说的话。 Masalah hati yang gelap tidak bisa mendengarkan kebenaran, tidak bisa mendengarkan perkataan dari firman Tuhan yang keras sekalipun, mereka tidak bisa mendengarkan. 一颗黑暗的心不能听这个神的话语，这个光明的这个神所说出来的话。 Sebaliknya hati yang mau percaya, beriman kepada Tuhan, perkataan Tuhan yang lembut sekalipun dia mau mendengarkannya. 所以，如果我们是相信我们的神的话，虽然神所说的是非常柔和的声音，可是我们还是会听进去的。 Karena itu ketika kita melatih telinga kita, tentu ada hubungan dengan melatih hati kita, hati yang mau terbuka, hati yang mau percaya apa yang Tuhan katakan. 所以，当我们操练我们的耳朵的时候，也就是说，我们操练我们的心，让我们的心能够接受神的话语。 Ketika kita belajar untuk terus mendengarkan dan mempercayai firman Tuhan, kita juga jadi belajar untuk mendengarkan perkataan saudara seiman kita atau orang lain. Kita belajar berempati. 所以，当我们听神的话语的时候，我们在另一方面也听我们主内的弟兄姐妹对我们所说的话，让我们在我们的心里面也产生这个同连心。 Semua itu dimulai dari hati yang terbiasa mau mendengarkan suara Tuhan. 这一切都从我们能够操练我们的心，如何来聆听神的话语。 Dan mendengarkan itu ada hubungannya dengan ketaatan, Bapak Ibu. 这个聆听跟这个顺服是有关联、是有关系的。 Maka bagian yang kedua kita melihat pendengaran seorang murid itu terkait juga dengan ketaatan dia sebagai seorang murid. 所以我们这里看到一个门徒的这个聆听，也是跟他成为一个门徒的顺服是有关系的。 Ayat 5b di situ dikatakan, aku tidak memberontak, aku tidak berpaling ke belakang. 这里以赛亚书50章第5节下半节说，我并没有违背，也没有退后。 Itu sikap yang mau taat, yang mau tunduk kepada Tuhan. 就是我们有一颗就是愿意顺服神的一颗心。 Mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. 我们承认我们的神是我们的主，我们是他的仆人。
Di beberapa bagian Alkitab Perjanjian Lama, menarik bahwa telinga ini seringkali menjadi simbol, menjadi lambang ketaatan. 在这个旧约的圣经告诉我们，这个耳朵常常成为这个顺服的一个记号。 Ada satu ayat di dalam Ulangan pasal 15 ayat 16 sampai 17, di sana dikatakan, tetapi apabila dia atau hambamu berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah alat tusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. 生命记第15章16、17节，他若对你说我不愿意离开你，是因他爱你和你的家，且因在你那里很好，你就要拿锤子将他的耳朵在门上彻透，他便永为你的奴仆了。你待婢女也是要这样。 Ayat ini bukan berarti kalau ibu-ibu yang menindik telinganya punya anting itu adalah seorang budak, bukan begitu ya. 这个经节不是说，如果姐妹们有这个刺这个耳朵的话，是一个奴仆的意思。 Tetapi ada sebuah kebiasaan memang pada orang-orang zaman itu, ketika seorang budak mau seumur hidupnya melayani tuannya, maka dia akan ditindik telinganya. 这就是说，在旧时候呢，古老的时候，如果一个奴仆他愿意一生来服侍他的主人的话，他的耳朵就要被刺透。 Setiap tahun ke-7 atau tahun Sabat, bangsa Israel itu perlu membebaskan hamba-hamba atau budak-budak mereka. 这个以色列人，他们每一7年都要释放他们的这个奴仆。 努力让他们得自由， memberi kebebasan kepada hamba-hamba itu untuk merdeka, menjadi orang yang merdeka. 他们就是要让他们他们的奴仆得到自由。 Tetapi apabila hamba itu melihat sang tuan begitu baik kepadanya, kepada keluarganya, maka dia memilih untuk berbakti atau mengabdikan hidupnya kepada tuannya, maka tuannya bisa menerimanya sebagai hambanya. 可是当这个奴仆他看到他的主人待他和他的家人非常好的，他可以继续的贡献委身，就是继续的来服侍他的这个主人。 Dan tandanya adalah hamba itu harus ditindik. 记号就是他的耳朵就是要刺他的耳朵一个洞。 Sebagai tanda bahwa hamba itu mau tunduk, mengakui tuannya sebagai tuannya seumur hidup begitu. 也就是一个记号来证明，就是这个奴仆他要一生来服侍他的主人。 Dan kalau kita melihat di dalam kebiasaan orang Yahudi juga orang Israel ketika mereka menahbiskan seorang imam, orang Lewi menjadi seorang imam, itu juga ada membubuhkan darah di telinga dari imam yang ditahbiskan itu. 因为我们看，如果这个以色列人、犹太人他们要立一个犹太人成为一个祭司的时候呢，他们也必须把这个血抹在这个耳垂上。 Ketika Harun dan anak-anaknya ditahbiskan sebagai seorang imam, mereka dibubuhkan darah pada telinganya, pada ibu jari tangan, pada ibu jari kaki. 所以，当这个亚伦他要成为祭司的时候呢，这个摩西必须把这个血抹在他的这个耳垂上，他的这个大拇指上，他的右脚的大拇指上。 Itu satu tanda bahwa mereka mau menjadi seorang imam, seorang hamba Tuhan yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. 这就是一个记号，就是他们要顺服，来听、来遵守神的话。 Dan tidak heran Tuhan Yesus berkata dalam satu pengajarannya, satu khotbah di bukit, bahwa setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, akan kunyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, begitu kokoh dan tidak tergoyahkan. 主耶稣在这个登山宝训的时候，在路加福音第6章第47、48节告诉我们：凡到我这里来的，听见我的话语就去行的，我要告诉你们，他就像这样的人，就好像一个人盖房子，就是盖在就是虽然大水来的时候不冲那个房子，房子仍然不动摇，因为它的根基是建在这个磐石上。
Maka kita mau belajar menjadi seorang yang mendengarkan dengan baik firman Tuhan itu dan hidup kita dikokohkan, dikuatkan. 所以呢，我们要成为一个聆听神的话语的人，让我们的生命、我们的生活就是成为一个非常坚固的生命。 Bukan hanya mendengar, tetapi juga apa yang kita dengarkan itu penting. 所以不是单单听，而是我们所听到的、我们所听见的都是非常重要的。 Karena dunia sekitar kita begitu berisik, begitu banyak noise, suara-suara. 因为我们这个四周围的这个环境、这个世界非常的吵闹。 Tidak ada zaman yang lebih bising ya daripada zaman kita dengan penuh gadget, sosial media. Itu begitu banyak seperti memborbardir telinga kita begitu. 也许我们活在的这个世代没有比其他的世代更吵闹，因为我们是现今活在非常吵闹的一个充满一些的手机、一些科技的一个时代里面。 Belum lagi dengan film-film yang kita tonton, begitu mudah kita lihat. 也加上我们可以很容易的从我们的这个手机上面可以看到一些的电影、一些的片子。 Informasi ya chat, WA semuanya itu begitu memenuhi telinga kita. 我们可以就是以那些的资讯、一些的新闻，很容易的来就是让我们的耳朵可以很容易的可以听见那些的资讯、那些的信息。 Maka kita juga perlu belajar mendengarkan dengan bijak ya, mendengarkan yang mana yang perlu kita dengarkan, mana yang benar, mana yang mulia, mana yang baik, mana yang membangun, mana yang saling menumbuhkan satu sama lain, itu yang perlu kita dengarkan, bukan? 所以神的话告诉我们要有智慧的心，我们要知道我们要怎么听，我们要听是不是那些对我们有益处的，那些能够建造我们的，能够塑造我们，对我们有意义的那一些的信息。 Maka kita mau kembali kepada firman Tuhan. Inilah sumber kebenaran kita yang mau terus kita dengarkan. 所以我们要回到这圣经的真理里面，这就是圣经就是神的真理，我们是必须聆听的。 Bukan cuma sekedar masuk kuping kanan atau keluar kuping kiri. 不是单单我们左耳听了，右耳就是出去了， Atau bahkan tidak pernah masuk sama sekali begitu. 也或许从来神的话语我们听不进去。 Maka kita mau terus membuka telinga kita, hati kita seperti seorang murid yang duduk mendengarkan Tuhannya atau Tuhannya bicara. 所以我必须像一个门徒，打开我们的耳朵、我们的心，来聆听我们的主、我们的神所说的话。 Maka dengan begitu baru kita bisa berkata-kata seperti seorang murid. 因此，我们才能所说出的言语，就像一个受教者或者一个门徒所说的话。 Maka dengan perkataan kita, kita baru bisa memberi semangat kepada orang yang letih lesu. 我们以我们的言语来鼓励那些就是疲乏的人。 Itu yang terjadi ketika seorang yang punya lidah seorang murid, ketika dia berbicara menjadi berkat bagi orang yang letih lesu, orang yang membutuhkan pertolongan. 所以，一个有门徒的这个舌头的，就是能够来劝勉、来兼顾那些在软弱疲乏的人。 Di dalam kitab Amsal banyak sekali gambaran mengenai perkataan-perkataan yang bijak dan yang benar itu. 在箴言书里面有许多处教导我们如何成为一个有智慧的人，如何说话。 Lidah orang bijak bagaikan pohon kehidupan. 因为这个有这个门徒呢，受教的人就好像生命树， Lidah orang bijak bagaikan perak pilihan. 它也像一个金显的这个银子。 Bahkan di dalam Amsal 16, lidah orang bijak, perkataan orang benar itu bagaikan madu, tetesan madu yang menyehatkan tulang-tulang dan menyegarkan jiwa. 甚至在箴言书第16章有记载说，这个美好的言语就好像一个蜜那样子，就是能够滋润人的心。 Maka Bapak Ibu, apa yang ingin kita lakukan dengan lidah kita? 弟兄姐妹，我们要如何来使用我们的舌头呢？ Maukah kita menjadi berkat lewat ucapan-ucapan bibir kita ini? 我们是不是愿意透过我们的言语来成为更多人、众人的祝福？ Kita melihat dunia hari ini penuh dengan perpecahan, permusuhan, peperangan. 我们知道现今的世代充满了分裂，充满了战争。
Kita sedih melihat orang begitu gampang tersinggung, gampang marah, kelompok orang bisa bertawuran, berantem dan sebagainya. Kita begitu sedih melihat masyarakat kita. 我们看到我们现今的社会发生一些纠纷，非常轻易的愤怒的那些的问题，一些惨杀的问题的时候，我们会感到非常的可惜，非常的难过。 Bukan hanya negara-negara yang berperang, tapi kelompok-kelompok masyarakat juga seringkali bertikai. 不是单单国与国之间，可是我们看到社会的人也是常常发生一些小的一些的纠纷、一些的争执的问题。 Maka kita tidak mau menambah, memperparah perpecahan itu. Kita ingin lewat perkataan kita membawa air segar, menjadi madu yang memberkati masyarakat kita. 让我们能够是用我们的言语来软化，好像蜜那样的甘甜，来滋润我们的四周围的我们所处的这个环境。 Rasul Paulus berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. 使徒保罗告诉我们，污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的话，叫听见的人得益处。 Apakah perkataan kita sudah menunjukkan perkataan yang membangun, yang penuh anugerah, penuh kasih Tuhan kepada orang yang mendengarkan kita? 我们所发出言语是不是能够建造人，都是能够成为这个就是祝福或者带给人益处或者这个恩典的？ Perkataan yang membangun bukan hanya perkataan yang sekedar menyenangkan telinga, tapi juga bisa berupa teguran. 造就人的话不是单单非常悦耳的一些话，可是就是能够提醒或者能够劝解别人的一些话。 Paulus juga berkata dalam 1 Tesalonika, dikatakan karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Tegurlah mereka yang tidak mau bekerja, hiburlah mereka yang tawar hati, dan belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. 帖撒罗尼迦前书第5章告诉我们，所以你们要彼此的劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。我们又劝弟兄们要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。 Dan semua itu bisa terjadi ketika kita belajar untuk mendengarkan lebih dulu. 这一切能够实现，如果我们愿意来聆听。 Maka nasihat yang baik, nasihat yang bijaksana, perkataan yang diucapkan bagaikan tadi apel di pinggan perak, itu semua terjadi karena kita belajar mendengarkan, belajar memperhatikan. 一些劝慰的话，建立的话，就是能够勉励的话，就是如这个金苹果在这个银的网子里都能够产生，都能够实现。如果我们能够学习好好的来聆听别人。 Kalau kita tidak memperhatikan, mendengarkan, maka apa yang kita bicarakan orang lain tidak mau mendengar. 如果我们没有好好的来说的话，别人也不会听。 Saya juga belajar untuk mendengarkan. Sekarang anak saya sudah usia remaja, kadang-kadang punya pemikiran yang berbeda dari apa yang saya pikirkan. 我也在学习我如何来听别人，因为我的儿子已经在少年期的这个年龄，所以我要就是有不同的一些的想法，所以我要好好来听他们所说的。 Jonathan sekarang sudah naik kelas 9 ya, sudah kelas 3 SMP. Jonathan 现在已经初中三。 Ketika dia bicara, ya seringkali saya inginnya menginterupsi seolah-olah sebagai seorang papa lebih tahu, ngajarin begitu. 所以当他讲话的时候，我常常要打断他，就好像爸爸就是觉得要教导他，要纠正他所说的。 Ya, seringkali saya merasa itu bukan hal yang tepat ya. Saya seringkali gagal untuk mendengarkan. Mestinya dia yang lebih banyak bicara dan dia ingin bicara. 所以我也想说，其实那个也不是好的一个方式。其实他要讲话，他也要讲出他所要讲的。我应该听他讲的。 Nah, ketika saya belajar untuk mendengarkan, melihat, memperhatikan dari perspektif dia, apa yang dia mau sampaikan, ya saya perlu kerja keras begitu karena nggak mengerti Gen Z ini hari ini dengan pemikiran mereka.
所以呢，我也必须要来学习如何从他们的这个看法、他们的角度来了解他们，因为我们是其实在活在应该不同的一个年代。Tapi ketika saya belajar untuk mendengarkan, memperhatikan, ya, maka ketika saya bicara dia lebih mau mendengarkan, ya, lebih masuk ke dalam hatinya, pemikirannya. 所以我发现说，我所说的、对他讲的、对他解释的，他能够接受，他也会注意我对他说的一些话。Ada seorang pria sedang naik sebuah kereta api. 有一个男士，他在坐火车， Di tengah-tengah perjalanan kereta itu berhenti di sebuah stasiun. 在途中呢，这个火车停在一个火车站， Ada seorang bapak masuk bersama dengan anak-anak laki-lakinya. 有一个先生，就是他以他的儿子进去这个火车里面。 Ya mungkin ada 2 orang anak ya yang dia bawa masuk ke dalam kereta itu, seorang bapak dengan 2 anak laki-lakinya. 这位先生他就带着他2个儿子进到这个火车里面。 Ketika bapak itu masuk ya, dia dengan mata yang bengong seperti tatapan yang kosong, dia duduk di depan pria yang sebelumnya sudah naik kereta api itu. 这位先生呢，他进到这个火车里面的，他就是以这个没有眼神的这个眼睛，他就坐在一个另外一个人的这个座位对面。 Dan 2 anak laki-laki dari bapak yang masuk belakangan itu, mereka lari-lari sana sini mengganggu penumpang-penumpang yang lain. 然后他所带的那2个儿子呢，就在这个火车上面，就是一直在那边玩，那边跑来跑去。 Pria yang sebelumnya sudah naik itu melihat, apakah ini bapak nggak bisa didik anaknya? 所以那个之前已经在这个火车上的那位男士呢，他就在想说，难道他这个父亲没办法去教导他的儿子吗？ Mungkin itu juga yang kita pikirkan ya, kalau kita naik kendaraan umum, ya pergi ke tempat umum, melihat ada anak-anak yang teriak-teriak, yang nggak bisa diatur, sepertinya kita merasa ini orang tuanya ngapain sih begitu ya. 所以有时候我们在一些的公共场所，我们看到一些孩子们跑来跑去，我们会想说，难道这个父母亲没有去教他们的儿女不要这样的跑来跑去的吗？ Nah, pria ini juga berpikir, ini bapak duduk aja di sini bengong ngapain? Kenapa nggak atur anaknya di sana yang sudah mulai bikin resah penumpang yang lain begitu? 所以那位男士他也在脑海里也在想说，这个先生为什么只是坐在那边，没有去责备或者去提醒他2个儿子？因为他2个儿子在这个火车上面已经使很多人就是非常反感了。 Tapi dia belajar untuk coba, oke, tanya dulu nih sama bapak ini, apa sih yang terjadi begitu? 后来他就试着先问这位父亲呢，到 Maka 底什么一回 dia 事？ tanya sama ayah itu, ya, sama seorang ayah itu, dia tanya, Bapak, apakah bapak baik-baik saja? 所以他就问说：“先生，你好吗？” Bapak itu masih bengong begitu ya, seperti nggak mendengarkan. 那位先生就好像坐那边待在那边，然后就好像没有听见他所说的。 Terus dia begini ya, Bapak, apakah bapak baik-baik saja? 然后最后一位手说：“他说先生你好吗？” Maka pria itu baru sadar, oh iya, ada apa pak? Gitu. 然后那位先生他才醒过来说：“哦，是有什么事吗？” Iya, dia tanya, apakah bapak baik-baik saja? Sepertinya bapak dalam keadaan yang muram dan bengong begitu. 他说：“你好吗？你有什么问题吗？我看你好像有问题。” Dan anak-anak bapak berlarian, berkeliaran begitu. 你的儿子到处跑。 Maka bapak itu bilang, oh ya maafkan saya. 然后那位先生就说：“哦，对不起，对不起。” Ya, ibunya dari anak-anak itu, ya istri saya baru saja meninggal. 他说：“我的妻子刚刚过世。” Dan kami baru pulang dari pemakaman istri saya. 他说：“我们从这个这个太太的这个什么Pemakaman. 就是埋葬礼结束，我们才回来的。 Dan kami sekarang tidak tahu mau kemana, mau melakukan apa. 我们现在不晓得要做什么，我不晓得要去哪里。” Jadi pria ini yang tadinya sepertinya menghakimi, ya, mengatakan ini ayah yang tidak mendidik anak-anaknya, dia baru sadar, oh iya rupanya ada masalah, ada pergumulan dari bapak ini. 所以那位男士他之前对这位先生有一些的错误的看法，他现在才明白到了解到就是因为这位先生他发生了这样的问题。 Anak-anak laki-lakinya itu juga semua sedang dalam keadaan gelisah, dalam keadaan sedih.
他的儿子当然也是在非常悲哀的状况里面。 Maka bapak ini tadi ketika dia belajar mendengarkan, tidak buru-buru menghakimi, maka dia baru bisa mengerti dari perspektif bapak yang berduka itu dan dia bisa memberi nasihat, memberi penghiburan kepada bapak yang ada di seberangnya itu. 所以因为男士他就是没有一个错误的判断，所以他就知道要如何来劝勉、来安慰这位先生。 Maka kita mau belajar bukan sekedar menghakimi ya, buru-buru menilai, tapi kita mau belajar mendengarkan lebih dulu sebelum kita berbicara. 所以我们要很轻易的来做一个判断， Kita 可是 rindu 我们要 menjadi 更仔细的先观察，没有快快的说。 kita rindu menjadi komunitas yang seperti itu ya, komunitas yang belajar mendengarkan sebelum berbicara dan ketika berbicara kita bisa penuh dengan empati ya, ketulusan, mengasihi orang yang kita ajak bicara. 所以呢，我们必须有这一种的一个群体的生活，就是我们要先学习如何先聆听别人，能够了解别人的情况，我们才说话。 Dan kita rindu perkataan kita ini bukan cuma sekedar nasihat bijak ya, bukan cuma sekedar perkataan yang basa-basi, tapi kita rindu perkataan kita seperti perkataan Kristus. Maka Paulus berkata dalam Kolose 3, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 所以呢，我们就是必须有充满神的话语来对别人说话，不是随随便便的这样子，就是很渲染的这样子说。好像神的话语在哥罗西书第3章告诉我们，当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝解，劝诫的心被恩感。 就是感歌颂神。 Bagaimana kita bisa menjadi komunitas jemaat yang bisa saling membangun dengan perkataan kita, harus dimulai dari perkataan Kristus. Ada firman Tuhan di tengah-tengah kita. 我们如何要在群体当中成为就是互相的来劝勉的，就是用话语来勉励的，就是应当有神的话语、基督的话语在我们里面。我们是用基督的话语来劝勉别人，来鼓励别人，来劝解别人。 Bagaimana firman Tuhan ada di tengah-tengah kita ketika kita belajar mendengarkan firman Tuhan itu masing-masing ataupun di dalam komunitas. 所以呢，我们也要学习如何来聆听神的话语，无论在我们个人的这个生活，或者在群体的生活当中。 Maka jemaat yang punya telinga seorang murid akan menjadi jemaat yang punya lidah seorang murid. 所以，一个拥有这个门徒的这个舌头的一个人，就是在教会当中也是成为一个拥有神的这个话语的舌头的一个门徒。 Maka di situ ada nasihat, ada teguran, ya ada puji-pujian kepada Tuhan, ada sebuah komunitas yang saling membangun di dalam ucapan syukur. 就是我们以感恩的心，用这些的诗歌赞美来互相的这个教导，互相的劝解勉励。 Apakah kita rindu gereja kita, jemaat kita menjadi seperti ini? 我们是不是渴慕我们的教会也是这样的一个教会？ Doa dan harapan saya khotbah ini bukan cuma sekedar khotbah yang kita dengar kesekian kalinya tentang perkataan, tapi menjadi sebuah firman Tuhan yang berbicara dan mengubahkan hidup kita dan komunitas kita. 我盼望我这一次的讲道也不是一般我们这样的听了就算了，而是能活出来，在我们的生活当中，在我们的群体生活当中。 Maka mari kita berdoa seperti doa dari Fransiskus dari Assisi.